Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sehat sejahtera. Untuk hari ini, kita akan membuat latihan penilaian Bahasa Melayu tahun 3. Murid boleh merujuk buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, halaman 41. Baik, murid-murid boleh terus merujuk buku teks halaman 41. Tajuk penilaian. Okey. Secara berpasangan, berbual tentang cara pembuatan berbola lumpur. Kemudian persembahkannya. Okey, kalau kita lihat dalam gambar ini, okey, berikut merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat berbola lumpur. Okey, apa itu berbola lumpur? Okey, berbola lumpur secara fizikalnya seperti ini. Okey, berbola lumpur ini digunakan untuk membersihkan sumber air. Jadi di sini merupakan langkah pertama, diikuti langkah seterusnya kedua, ketiga dan terakhir. Untuk mempersembahkannya, murid perlu bijak dalam menggunakan ayat. Untuk langkah pertama, kita akan gunakan perkataan mula-mula. Okey. Baik, untuk seterusnya kita boleh gunakan perkataan lain seperti kemudian, okey, selepas itu, dan yang akhir sekali kita boleh gunakan dengan memulakan perkataan akhir sekali untuk langkah yang terakhir. Jadi cikgu harap murid dapat mendengar, okey, persembahan dari cikgu. Okey, sekiranya kamu nak membuat persembahan semula ataupun nak menulis semula tentang langkah ataupun cara-cara membuat berbola lumpur, kamu boleh menggunakan perkataan sendiri mengikut kreativiti kamu. Baik, dengar baik-baik. Untuk membuat berbola lumpur, mula-mula campurkan sekam padi dengan EM dan tanah merah. Selepas itu, buat berbola lumpur. Kemudian, peram selama seminggu untuk proses penapaian. Akhir sekali, buang berbola lumpur ke dalam sungai yang tercemar. Jadi itu adalah persembahan untuk membuat berbola lumpur ataupun langkah-langkah dan cara-cara untuk membuat berbola lumpur. Bahagian B, baca petikan dan cari maksud kosakata. Okay. Selepas kita baca petikan ini, kita cuba untuk mencari maksud tulisan yang dihijaukan di sini. Okey, baik. Kita baca sama-sama dengan cikgu. Hanif telah menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh rakan alam sekitar RAS di sekolahnya. Hanif berpeluang untuk mempelajari cara-cara membuat berbola lumpur yang mengandungi mikroorganisma efektif EM. Berbola lumpur boleh merawat air yang tercemar. Berbola tersebut tidak berbahaya kepada hidupan akuatik. Berbola lumpur dimasukkan ke dalam air yang tercemar. Air yang berlumpur dan berbau menjadi jernih serta bersih. Keadaan ini menjadikan hidupan akuatik lebih berkualiti. Baik, kita terus untuk mencari maksud kosakata. Pertama, berpeluang. Okey, berpeluang. Okey, perkataan yang sesuai untuk menggantikan perkataan berpeluang ialah berkesempatan. Hanif berkesempatan untuk mempelajari cara-cara membuat berbola lumpur yang mengandungi mikroorganisma efektif. Baik, lumpur pula. Okey. Lumpur antara perkataan lain yang sama maksud dengan lumpur ialah
selut. Lumpur dan selut merupakan tanah berair yang lembut. Yang biasa kita akan jumpa di tepi sungai ataupun di kawasan sawah padi. Kita teruskan ke perenggan seterusnya. Okey. Perkataan merawat. Okey. Merawat kita boleh ubah kepada perkataan memelihara ataupun menjaga. Okey. Berbola lumpur boleh memelihara air yang tercemar. Okey. Kemudian ayat seterusnya, perkataan seterusnya berbahaya. Berbahaya. Perkataan lain yang boleh kita gantikan dengan berbahaya ialah mengancam. Okey. Berbola tersebut tidak mengancam kepada hidupan akuatik. Baik, apa yang dimaksudkan dengan perkataan akuatik? Akuatik ialah hidupan air. Okey. Perkataan lain yang kita boleh gunakan ialah hidupan air. Selain itu, akuatik memberi maksud sesuatu yang tumbuh atau hidup di dalam atau di atas air. Baik, kita pergi perkataan yang terakhir, tercemar. Apa maksud tercemar? Apakah perkataan lain selain daripada tercemar yang boleh kita gunakan? Okey, perkataan tersebut ialah kotor. Berbola lumpur dimasukkan ke dalam air yang kotor. Tercemar bermaksud kotor. Baik, untuk C, jawab soalan pemahaman. Untuk menjawab soalan pemahaman, kamu perlu membaca petikan tersebut dan fahami apa maksud petikan tersebut. Okey. Soalan pertama, di manakah Hanif mempelajari cara-cara membuat berbola lumpur? Okey. Kalau kita lihat itu, kita boleh lihat pada baris pertama dan baris kedua. Okey. Oleh itu, jawapan untuk soalan nombor 1, okey, Hanif mempelajari cara-cara membuat berbola lumpur melalui aktiviti yang dianjurkan oleh rakan alam sekitar. Rakan alam sekitar ni merupakan persatuan yang disertai oleh Hanif. Seterusnya kita pergi pada soalan kedua. Apakah kegunaan berbola lumpur? Untuk menjawab soalan kedua ini, kita boleh merujuk perenggan kedua pada petikan tersebut, baris pertama pada perenggan kedua. Okey, berbola lumpur boleh merawat air yang tercemar. Okey, jadi untuk menjawab pada soalan nombor 2, apakah kegunaan berbola lumpur? Okey. Berbola lumpur digunakan untuk merawat air yang tercemar. Okey. Berbola lumpur digunakan untuk merawat air yang tercemar. Baik, seterusnya untuk yang ketiga, nyatakan kesan kepada ikan di dalam tasik yang dimasukkan berbola lumpur. Baik, untuk menjawab soalan ketiga, kamu boleh merujuk pada perenggan kedua, baris kedua. Okey, ada perkataan di situ menyebut tidak berbahaya kepada hidupan akuatik. Maksudnya berbola lumpur ni tak memberi kesan yang berbahaya kepada ikan dalam tasik. Jadi untuk menjawab soalan nombor 3, berbola lumpur tidak memberi kesan berbahaya kepada ikan yang hidup di dalam tasik. Itu adalah jawapan untuk yang ketiga. Baik, kita terus kepada D. Senaraikan kata kerja aktif transitif, kata kerja aktif tak transitif dan kata kerja pasif yang terdapat dalam teks. Okey,
Dalam hal ni cikgu ingin mengimbas kembali kepada kamu tentang apa dia kata kerja aktif transitif. Kata kerja ni ialah perbuatan, perbuatan. Tak transitif biasanya kata kerja yang mempunyai imbuhan me di hadapan, mekan atau mei Jadi biasanya perkataan ni dimulakan dengan berimbuhan, kata kerja berimbuhan dengan me. Bagi kata kerja aktif tak transitif, biasanya mempunyai imbuhan ter atau ber. Kata kerja aktif tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Dan terakhir kata kerja pasif. Biasanya kata kerja pasif ini dimulakan dengan imbuhan di. Di dan diikuti dengan kata kerja lah. Biasa kata kerja pasif ialah kata kerja yang terdapat dalam ayat pasif yang memberikan penekanan kepada objek asal. Baik, kita boleh terus mencari. Pertama kita akan cari kata kerja aktif transitif. Baik, kata kerja aktif transitif, contohnya kita akan cari jumpa mempelajari, merawat, merawat, menyertai, menyertai kat sini dia ada imbuhan me. Apa lagi? Mana lagi? Membuat. Banyak ini adalah contoh kata kerja aktif transitif. Manakala kata kerja aktif tak transitif, tercemar. Tercemar, berbahaya. Manakala kata kerja pasif, dianjurkan. Kemudian mana lagi? Dimasukkan. Itu je lah. Baik. Jadi ini cikgu telah warnakan mengikut warna-warna lah, hijau, biru dan warna kuning. Kuning untuk kata kerja aktif transitif. Baik. Semoga penerangan cikgu ini memberi manfaat kepada kamu. Baik, untuk tugasan kamu hari ini, kamu perlu menggunakan buku latihan ataupun buku tulis bahasa Melayu dan merujuk fail buku latihan.pdf yang cikgu lampirkan sekali. Segala perbincangan telah kita buat dan cikgu harap tiada masalah untuk kamu menjawab soalan yang diberikan. Baik, sekian. Terima kasih.